Ini pendekatan kita yang saya sebut dalam keadilan ini, pencerahan. Jangan kita dialog atas kejahilan. Sebab itu kalau sudah dengar ucapan belanjawan, apa dia? Dia marah. Dulu pasal Perdana Menteri pakai capal, kemudian sekarang Perdana Menteri pakai songkok sengit. Itu style saya. Dan bagi saya fikir smart macam tu. Ya. Kau tengok kalau filem-filem P.Ramlee dulu semua songkok sengit. Tengok Tunku Abdul dulu songkok sengit. Tengok Tun Razak dulu songkok sengit. Jadi dengar cara ni, sebab pemimpin UMNO dulu songkok sengit. Itu jadi isu dia. Kerana apa? Kerana dangkal ilmunya, dangkal, cetek pemikirannya. Kerana tak tahu macam mana nak bahas ucapan belanjawan, nak bahas. Ini yang berlaku. Kemudian kalau hujah sekalipun, ya, bangkitkan. Oh, Perdana Menteri tak ada gaji, macam mana nak berhidup? Ya, kamu ingat aku ni bapa perasuah seperti kamu? Ya, hidup dengan belanja ratusan ribu ringgit sebulan pun tak cukup. Saya ambil allowance ahli parlimen. Azizah ada allowance ahli parlimen, cukup. Ada rumah, ada kenderaan, pergi mana-mana, kenderaan dan pengangkutan kerajaan. Saya bukan sewa pesawat, semua hak kerajaan. Dia cukup lah. Saya nak bagi mesej, puluhan tahun kita bertarung, masuk penjara, keluar penjara, kadang pukul setengah mati, dah jadi Perdana Menteri. Jadi contoh yang baik, khidmat sebaiknya. Saya nak bagi mesej, boleh jadi Perdana Menteri kalau tak ambil puluhan ribu. Menteri-menteri masih dipotong 20%, walaupun gaji penjawat awam kita naikkan kerana tidak ada naik selama 12 tahun. Dan ramai penjawat awam di peringkat rendah ni gajinya terlalu rendah, dan kita prihatin. Sebab tu saya buat gaji minimal tu RM1,700. Oh, banyak pembangkang yang konon bila di kampung hidup Melayu, kita pejuang Melayu, kita Islam, nak tegakkan Islam. Kalau belasing, bila depan di bandar, di parlimen, dia pertahankan T15. Dia jadi pejuang bagi orang kaya. Dia tegur, ini macam mana tak sedia nak naikkan gaji. Bukan gaji 4,000, 1,700 pun kamu tak boleh setuju. Orang nak terkedarah macam mana? Oh, ada pula yang katakan, mana cukup 1,700? Ya, masuk kamu perintah RM10 kamu tak naikkan. Gaji penjawat awam RM10 pun kamu tak naikkan. Sekarang kamu cakap banyak, pergilah. Tak boleh terima macam tu ucapan. Ya, sebab itu ingat saudara, saudara bertanggungjawab. Ingatkan pimpinan kita, ingatkan pimpinan kita di negeri dan persekutuan, nak buat sebaiknya, sedaya upaya buat sekarang masa kita perintah. Jangan jadi macam beberapa orang yang bebal pada pencin, atau bebal pada berhentikan. Ini tak kena, yang ni tak kena, ya tak buat yang tu lagi, kita kena tolong Melayu. Yang hang kerja puluh tahun ni hang masih tak tolong. Ya, dia tolong Melayu. Tolong Melayu mana? Melayu anak aku. Melayu mana? Melayu bini aku. Melayu mana? Melayu kroni aku. Bagi kita Melayu ni, Melayu rakyat terbanyak. Dan sebab itu pendekatan kita, saya katakan need base. Kemiskinan tegar, apakah dia itu orang Iban di Kapit, atau orang India di Sungai Siput, atau Cina di pinggir Kepung, atau Melayu yang ramai, atau orang asli. Salute orang asli.
Kita cuba selesaikan semua. Sekarang ni nak cakap apa? Apa yang boleh nak cakap oleh orang Bersatu dan PAS? Masa kamu perintah apa program kamu basmikan kemiskinan Tegar? Masa kamu perintah 33 bulan, mana suara kamu untuk bebaskan masyarakat yang miskin dan terdera? Sekarang dibangkitkan. Sebab itu saudara, kita kena jawab. Jangan slogannya lawan tetap lawan, tapi lawan-lawan lembab setengah mampus. Sebab itu lawan tetap, lawan dengan jawab. Jangan lawan sama sendiri. Orang tanya dulu, pasal apa kami banyak nak lawan dalam parti ini? Datuk Seri kata lawan tetap lawan. Jadi sudah kena ingat ya, isu ini. Sebab tu kursu-kursu penerangan, saya percaya tadi pimpinan pemuda, wanita dan pimpinan pusat yang berucap tadi, tolong sampaikan, kita kena jawab hujahnya. Apakah kita sudah perfect? Tidak. Kita harus perbaiki lagi. Tetapi kadang-kadang sentimen VN ini sentimen kebencian. Ada mek-mek 2-3 orang ni, umpamanya dia saya sebut, katalah kes baru ni yang terakhir, Datuk Seri Najib buat kenyataan, saya meminta maaf atas apa yang berlaku lewat MDB dan sebagainya. Saya Perdana Menteri, saya bapa Perdana Negara. Orang cakap macam tu, saya nak buat apa? Saya kata kita terima baiklah. Oi, marah, apa benda ni? Orang kita minta maaf, oi, aku tak terima. Kamu ni apa perangai ni? Manusia apa ni? Soal mahkamah lah. Soal keputusan lembaga pengampunan yang ada Taman Agong lah. Tapi saya sebagai orang yang punya yang mana harus jawab dengan penuh tanggungjawab. Orang buat kenyataan baik, kita sambut dengan baik. Itu dia contoh pimpinan yang baik. Ya, ini semua ni bebal tak tentu arah. Nak marah. Wah, ada yang pemimpin-pemimpin yang sakau berbilion ringgit. Bila nak serang satu orang. Sudah tahu pandangan saya tentang MDB, tetapi tak adil nak serang satu orang. Yang serang tu kadang-kadang harta yang dia sakau terlebih dari itu. Sebab tu saya ingatkan, sekarang bila saya bagi arahan kepada SPRM keseluruhannya, ada orang kata, oh anda pilih. Tak ada, saya tak pilih. Saya kata selamatkan negara ini. So tanya custom, LHDN, polis, SPRM, APMM, semua badan penguatkuasa, arahan PM menyeluruh. Ini dia pimpinan, saya kata dalam TPM, menteri, seluruh jemaah menteri, keputusan sebulat suara, ambil tindakan tegas terhadap sesiapa saja yang menyakau wang negara. Kita teruskan. Oh, dia kata pasal apa tak ada menteri kena? Mana menteri tahu peraturan sekarang? Dia tak ada perundingan untuk dapat kontrak, mesti tender. Dia tahu bahawa kalau ada pelanggaran, SPRM boleh masuk. Ada kes-kes di mana menteri tidak tahu, ada pegawai terlibat, pegawai itu disingkirkan. Ada kes itu kalau katalah menteri tak terlibat, pegawai ambil tindakan. Saya tidak pernah campur tangan dalam hal itu. Mengapa? Kerana pelaksanaan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata, saudara. Dan bukan maksud saya nak pertahankan semua, tapi sudah lihat bahawanya rakan-rakan kita kerja kuat. Saya pergi ke Maha umpamanya, saya lihat Mak Sabu. Oh, kata Mak Sabu ni tak tahu, dia ni hanya politik jalanan. Tetapi sudah tahu
sebelum maha tu, dia nak pastikan program itu lancar dan manfaat kepada petani dan nelayan peternak seluruh negara. Dia tidur di kawasan maha sebelum saya datang untuk perasmian. Itu tunjuk komitmen dan dedikasi seorang menteri kepada rakyatnya. Inilah yang kita harus gilap di kalangan kita. Banyak keputusan-keputusan yang dibuat, dan kalau kita tak jelaskan akan mengundang masalah. Penyasaran subsidi, saya katakan kita warisi hutang yang banyak. Bila kita sebut hutang, dia marah. Yang hutang kamu yang kena bayar kita. Kemudian saya bagi tahu, kita tidak akan tambah hutang. Ketua Pembangkang jawab, hutang bertambah. Padahal dalam ucapan belanjawan saya jelaskan, hutang masa kamu 100 bilion ringgit, hutang kita dah turun jadi 80 bilion dan akan menurun macam tu. Kalau kita tak jawab, di kalangan yang kurang mengikuti akan terpukau. Sudah tahu sistem dia. Dia ada hutang yang harus dibayar. Tiap-tiap tahun kita kena bayar hutang. Faedah bunga hutang itu dijadikan isu. Yang lebih kontroversi adalah penyasaran subsidi. Ya. Orang kata, Anwar kata hari ini menang, esok turun minyak. Kita dah berpuluh kali sebut. Pertama, ucapan itu dibuat ketika keadilan, DAP dan PAS bersama. Ya, dalam Pakatan Harapan, dalam Pakatan Rakyat masa itu. Dan masa itu minyak di Saudi 50 sen, minyak di Malaysia RM1.50. Sekarang minyak di Saudi RM2.90, RM2.65. Di Malaysia RM2.05. Ni pakai otak sikit, putusan tahun 2008 atau 2004 dengan 2024. Ya, itu kenyataannya. Boleh turun, negeri bankrupt kerana tidak diurus dengan baik dan banyak bocor dan tiris, dan terus menerus kalau tidak dipantau. Sebab itu kita harus teruskan dengan penyasaran subsidi, tapi kita selamatkan 85%. Ni yang ada dalam dewan ni semua tak terkesan. Tak terkesan kerana T15. Ada orang kata dah marah, T15 mana boleh hidup, gaji 12,000. Siapa kata 12,000? Belum diputuskan. Kita nak tengok apakah T15 itu mampu bayar. Kalau tak mampu jadi T10, ataupun kita tingkatkan T15 itu menjadi pendapatannya lebih tinggi daripada yang 12,000 sekarang. Belum lagi putus. Sepatutnya memang dia cadang. Kita tidak setuju T15 itu 12,000, mungkin perlu naik 15 atau 18,000. Tidak, dia pertahankan T15. T15 itu ada yang pendapatannya 1 juta sebulan, ada yang 100,000 sebulan. Takkan nak pertahan. Kalau pendapatan dia rendah, kita bawa dan kita bagi pertimbangan. Tidak mahu bebankan rakyat. Yang pentingnya, saudara ingat, kita mewakili 85% yang tak terkesan daripada naik ni. Dan mengapa tak T20? Kerana kita kata T20 mungkin terlalu rendah, naik jadi T15. Dan kita dah umum bahawa kita masih nak mencerakin cara lebih teliti. Nah, ini guna istilah cerakin pun jadi masalah juga. Dia marah, ketimbang tak pernah dengar. Dia mengaji sekolah mana? Saya ingat dia mengaji di sekolah ada petani. Nah, ini masalah. Tak tahu debate akhirnya ketimbang ni. Itulah. Takkan nak suruh Perdana Menteri bangun nak jelaskan sebenarnya perkataan macam dulu. Mana ada maha? Maha ni hanya maha suci Allah. Tidak ada berdatan atau bunyi semangat. Saya kata di mahasiswa. Hikayat Maru Mahawangsa, Maharaja dan terus diam. Ini kadang-kadang dia lontar, belum berfikir.
cerca belum berfikir, fitnah tanpa fikir, hina tanpa fikir, tapi bersandarkan Quran dan hadis. Apakah Quran dan hadis itu boleh diberikan ruang mengesahkan kebatilan? Tidak mungkin.